Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernafas ini pasti akan melalui kematian. Mati itu satu benda yang pasti. Namun bila, di mana, tidak kita ketahui melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kematian ini tuan-tuan hanya ada dua sahaja. Sama ada kematian itu husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ada dua saja tuan-tuan, mati yang baik maupun mati yang tak baik. Mati itu pasti. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana sekali kamu berada, di manapun kamu berada, pasti kamu akan merasai kematian walaupun dalam benteng yang kokoh. Qul innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum. Katakan mati yang kamu lari daripadanya itu, fa innahu, maka sesungguhnya mulaqikum, kamu tetap akan bertemu. Jadi tuan-tuan, semua orang tahu bahawasanya mati ini pasti. Dan setiap orang yang beriman, setiap hamba yang beriman akan mengharapkan, mendambakan kematian yang baik, yakni kematian yang diakhiri dengan kalimah la ilaha illallah. Semua orang beriman, tuan-tuan yang semayang ni, yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, semua mengharapkan itu. Semua mendambakan kematian yang baik atau disebut sebagai husnul khatimah. Ada orang, tak ada orang pun cakap
Aku tak kisah mati macam mana pun, yang penting mati. Tak ada aku tu. Kan? Aku tak kisahlah nak mati kok mana, macam mana kau, tak kisahlah. Yang penting mati sudah. Tak ada, tak ada. Orang beriman mesti mengharapkan sejahat-jahat dia hidup atas dunia ini pun dia mengharapkan mati baik. Mati beriman. Tuan-tuan. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tak beramal ibadat, tapi mengharap mati, dia nak mati yang baik, tuan-tuan. Namun mengharap saja tidak cukup. Tuan-tuan, mengharapkan kaya tapi tidur baring, tak nak buat kerja. Harap-harap kaya lah aku. Memang taklah, tuan-tuan. Kan? Mengharap sembuh dari penyakit tapi makan ubat tak nak, berubat tak nak, pergi jumpa doktor tak nak, tapi mengharapkan sembuh. Engkau nak tak sembuh? Aku harap-harap dapatlah sembuh. Jomlah pergi hospital. Aku tak nak. Makanlah ubat. Aku malas makan ubat ni aku memang malas. Kau nak sembuh ke tak? Nak. Memang aku harap sembuh. Mengharap dia tak jadi, tuan-tuan. Kan? Mengharap tak jadi, melainkan ada usaha. Usaha tak jadi, melainkan ada ikhtiar. Ikhtiar tak jadi, melainkan dengan doa. Doa tak jadi, melainkan adanya menyerah diri kepada Allah. Anak nak berjaya dalam peksa, usaha kena ada. Baca buku. Baca buku tak jadi kalau tak ada ikhtiar. Usahanya baca buku, memang dia baca buku. Anak saya alhamdulillah lah ustaz. Kadang pagi tak tidur ustaz. Sampai pagi tak tidur. Saya bangkit pagi tu dia tak tidur lagi ustaz. Buat apa? Baca buku. Tiba-tiba urusan tak lulus. Saya pun pening lah ustaz. Baca buku sampai pagi. Kesian anak saya. Sampai pagi ustaz. Saya yang buat air untuk dia kan. Tak lulus ustaz. Nanti dulu. Usaha ada. Ikhtiarnya buku apa dia baca? Nak tahu tu dulu. Kan? Ikhtiar ni pilihan. Buku apa nak baca? Tak tahulah ustaz. Tapi atas meja banyak novel lah. Baca novel memang tak lah. Itu 2 kali subuh dia tak bangkit. Tak tidur pun tak jadi. Usaha dah ada dah. Ikhtiar tak ada. Kan? Makan ubat dah makan dah. Tapi ubatnya dia tak. Ubat apa yang kau makan? Kau sakit apa ni sebenarnya? Aku sakit telinga. Habis ubat apa yang kau makan ni? Ubat batuk. Kau agak-agak lah. Kau sakit telinga makanlah ubat sakit telinga. Kau makan ubat batuk Ustaz. Itu yang ada. Tapi alhamdulillah lah aku makan jugalah ubat. Usaha ada. Ikhtiar tak ada. Tak jadi aku tu. Usahanya makan ubat, ikhtiarnya ubat sakit telinga. Kan? Usahanya ada jumpa doktor yang pakar telinga. Pergi jumpa doktor pakar bedah tak jadi apa. Belum tahap bedah lagi. Telinga baru sakit, pergi jumpa doktor telinga dulu. Atas nasihat doktor telinga nak kena bedah, baru pergi jumpa pakar bedah. Ni tak jumpa. Dah jumpa doktor? Dah. Doktor mana? Doktor kat hospital. Doktor apa? Yang pakai bedah tu. Dah nak bedah sangat ke telinga? Belum. Sebab itu tuan-tuan, hidup ni kena faham. Kan? Nak buat apa kena faham. Kita buat banyak benda tak faham, tapi buat. Banyak benda bercakap, tapi tak faham apa yang kita cakap. Masalah. Kan? Akhir zaman ni, orang rajin bercakap, tapi dia pun tak faham apa dia cakap. Kan? Dia banyak menulis, tapi apa benda ditulis pun dia tak faham apa yang ditulis. Kan? Minta maaf lah tuan-tuan. Kadang-kadang, yalah ini pendapat saya lah, bukan pendapat apa tak. Tuan-tuan tak setuju, itu hak tuan-tuan. Saya kadang-kadang dengar orang bercakap kan. Tak betul kau cakap ni kan. Tapi bila kita cakap, dia lawan pula. Nak macam mana kan? Dia bercakap kan. Macam orang perempuan lah bila bercakap kan. Dia orang surau, orang masjid kan. Orang suruh orang masjid ni bagus lah. Dah tahu hukum, dah mengaji. Kuliah duha, kuliah petang, kuliah malam, kuliah subuh. Mengaji, asal dia mengaji, pergi mengaji. Alhamdulillah lah. Kan?
Dia pun berkawan lah dengan orang, tak kisah orang surau, orang masjid, semua berkawan. Satu hari ada jemput kenduri. Kenduri kahwin lah. Dia berkawan dengan si Pulanah ni. Yang tak pergi masjid ni lah, tak pergi surau ni. Yang jenis rambut purple sebelah, perang sekerat, ni jenis ni. Tapi dia berkawan, tak ada masalah. Satu hari dia datang kenduri, dia tanya kenduri, Kak, akak pergi kenduri ada jemputan ke? Ada besok. Kak mana? So, saya pun ada, kita pergi sama Kak. Boleh lah, tak ada masalah. Besok kau pun nak pergi Kak, aku 11. Okey. Akak tunggu kat mana? Depan Masjid Taqwa lah. Okey. Pukul 11 Kak. Okey. Yang kawan ni, dia pakai baju kurung, pakai tudung. Orang mengaji kan? Tahu hukum. Baguslah, pakai elok kan, tutup aurat. Datang yang nak ikut ni tadi ni, dia datang dengan make up dia, dengan rambut perang sebelah, mepel sebelah, baju kain macam tak cukup, dia datang. Nak pergi kenduri ni kan. Dia pun sampai-sampai kan. Jumpa tengok, alah akak pakai macam ni. Aduh, saya pakai macam ni, segan lah saya. Apa agak-agak yang orang surau masjid terjawab? Dan boleh baca apa dia jawab. Dia akan kata apa? Tak apa, boleh. Dia yang kata tak apa tu. Padahal yang dia buat tu dosa kan. Yang dia buat tu hukum tu. Dosa, dedah aurat semua kan. Tapi dia kata apa? Tak apa, boleh. Segan lah saya kata, tak apa. Okey, lawa lah tu. Dia kata lawa, dia kata boleh. Sedangkan dia yang cakap tu dosa. Dia nak bagi orang tu berdosa dan dia sama berdosa. Tapi dia tak faham. Dia ingat okey je. Kan? Sebab itu tuan-tuan dia tak faham cakap ni. Saya baru ni tegur satu perempuan tau. Dia pakai seluar ketat. Pakai baju t-shirt lengan pendek, ketat lah. Tapi pakai tudung. Dia pakai tudung, dia pakai tudung. Saya pun tegur dia, Kak minta maaf nak tegur sikit ni. Akak ni pakai tak betul ni. Kenapa? Dia kata, seluar ketat, baju lengan pendek. Kan? Kawan dia jawab, tapi okey jugalah pasal pakai tudung. Tengok. Nampak tak? Okey jugalah dia pakai tudung. Yalah, tapi tak okey lah ni. Apalah tak okey lah. Lagi teruk daripada tak pakai tudung tu. Saya kata, Kak, masuk neraka ini, dia tak ada istilah sekerat-sekerat, Kak. Oleh kerana akak pakai tudung, masuk neraka pakat bawah pinggangnya. Pasal tudung pakai. Kalau tak pakai tudung ni, sekali semua-semua masuk. Tak ada, Kak. Dosa ni balasan dia Allah Ta'ala kata neraka, Kak. Jadi, kalau Kak buat dosa apa pun, tak ada yang okey, Kak. Ni dosa, Kak, masih dedah aurat. Tuhan suruh tutup aurat, Kak. Bukan suruh tutup kepala. Suruh tutup aurat. Kak, yang tangan Kak ni aurat tak? Bentuk tubuh ni aurat tak? Aurat. Yang ni kena tutup. Bukan dia suruh tutup kepala, Kak. Bukan faham. Dia ingat settle lah tu. Dah okey tu. Ada pula yang komen, tapi okey lah dia pakai, tak pakai tudung langsung. Okey juga lagi tu. Sedangkan Nabi kata berpakaian tapi telanjang. Nabi yang sebut kan. Tapi dia kata okey tu. Siapa yang kata okey? Banyak tuan-tuan cakap kadang-kadang buat tak faham, cakap tak faham. Kan faham? Tulis dekat masjid, zon menutup aurat. Apa situ ditulis? Tulis kat masjid, zon menutup aurat. Zon tutup aurat ni, hatta dalam rumah, wajib tutup kalau ada bukan mahram. Ipar, duai, sepupu, sepapat lah rumah kan. Wajib tak tutup? Wajib lah. Habis tu, kenapa situ yang zonnya? Kan? Tuan-tuan pebengang, ustaz ni semua tak kena. Bukan saya kata tak kena. Ni Islam bagi tak kena. Kita buat benda yang pelik. Kan? Pelik lah kan. Sebab tak kena. Kan? Dia orang tanya-tanya saya banyak komen. Lepas tu dia kata, ustaz ni semua tak kena. Ustaz lain okey je. Mana ustaz yang kata okey tu? Saya jumpa. Okey ke? Apa yang okey je? Tak ada okey je. Mana okey je? Kan? Macam berimpun lah. Saya kata tak okey.
Berimpun tu bukanlah tak baik. Boleh ke berimpun. Tapi lebih baik kau berimpun kat masjid kat surau, sembahyang berjemaah, penuhkan masjid surau lagi bagus. Kau berdoa, hantar mesej kat Tuhan daripada hantar mesej kat orang. Mengamuk orang kat saya. Apa punya ustaz lah. Dah dia tak nak berimpun, tak bagi pula orang berimpun. Bukan, saya kata lebih baik berimpun dekat masjid. Mai datang berjemaah subuh, asar, zuhur, maghrib, isyak 5 waktu ni. Penuh masjid ni macam hari Jumaat. Kita munajat dengan Allah tu lebih baik. Hantar mesej dekat Tuhan. Sebab kita nak lawan Yahudi tak mampu. Tuan-tuan nak pakai senapang macam mana? Bunyi mercun sebelah pun terkejut. Mana nak lawan? Nak boykot McD. Tuan-tuan pun tak makan McD. Sebulan berapa kali Tuan Haji makan McD? Tak ada. Yang ni nak boykot. Tak boykot pun memang dia tak makan. Starbucks. Tuan berapa kali minum Starbucks? Sebulan berapa kali? Nak bagi Yahudi ni? Tak ada. Tu boykot apa? Kita boykot. Kita memang tak makan. Sebelum boykot kita tak makan. Suruh boykot buat apa? Dah orang kerja McD tak berhenti kerja. Dah tuan-tuan tak pergi beli. Order pun fries je pun. Tak menguntungkan Yahudi tu pun. Tak menguntungkan dia. Sebab Yahudi buat agenda ni 40 tahun dulu. Sebelum kita wujud tu dia dah buat agenda. Tuan-tuan nak kutuk dia pun tak guna. Sebab Tuhan kutuk dalam Quran pun dia tak layan. Tuhan kutuk dia dalam Quran kan. Kutuk Yahudi kan. Yahudi layan Tuhan kutuk kan. Ada Yahudi layan tak? Tak ada. Tak ada. Kita pula kita mengutuk sekeras-kerasnya. Kutuklah kau, dia kata. Tuhan pun aku tipu kau pula. Tuhan pun dibohongnya. Tuhan kata jangan mancing nangkap ikan hari Sabtu. Dia tak nangkap hari Sabtu. Dia kepungnya ikan tu bagi masuk dalam kolam. Hari Ahad baru tangkap. Hui, kau nangkap ikan? Tak. Hari ni Sabtu mana boleh tangkap? Aku tak tangkap. Aku lalukan air. Esok Ahad, ikan dah masuk, baru dia tangkap. Yahudi, satu bangsa yang cerdik walaupun dia penakut. Tuan-tuan, kita ketinggalan nak lawan dia. Tuan-tuan boleh boykot FB dia. Facebook boleh. Jangan main FB lagi. Sebulan. Tu dia punya tu. Boleh. Baru sejam tak tengok FB meragau. Tu YouTube. Anwar, jangan main. Boleh? Tak boleh. Nak tak nak kita minta kat Tuhan. Direct hantar mesej kat Tuhan. Ya Allah, Engkau hantarlah tentera Engkau macam mana Engkau hantar kepada tentera Abraha. Kau hancurkan Yahudi laknatullah ini. Engkau je boleh hancurkan mereka, Ya Allah. Satu dunia orang Islam ni berkumpul kat Masjid Surau, tadah tangan bermunajat. Takkan satu doa pun Allah Ta'ala tak angkat. Takkan tak ada satu pun wali Allah yang Tuhan dengar mesej dia. Ini nak boykot tu, boykot. Sebulan. Lepas tu melantak balik. Nasib baik dia tak umum. McD bagi makan percuma 3 hari berturut-turut. Beratur orang Masjid Taqwa. Mana je? McD. Yahudi. Itu bayar, kalau free okey. Ini contoh lah. Tuan-tuan jangan marah saya pula kan. Ini pandangan sebab saya kata buat benda yang lebih berfaedah. Apa dia? Mari ajak seluruh umat Islam hari ini. Laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua. Mari kita penuhkan masjid. Biar dia tengok monitor kita. Dengan satelit dia tengok Masjid Taqwa. Tu dia sembahyang subuh macam hari Jumaat. Mampih kita ni. Taklah agama lagi mau pokok bercakap, batu bercakap. Baru dia gerun. Kan? Ini dia monitor kita tengok. Lah, 2 baris. Padu. 2 baris pun budak-budak yang ramai. Orang tua tak ada. Kan? Apa dia herannya Yahudi? Yahudi monitor kita ni tau. Saya tu dia buatnya Google Map tu. Dia buat Google Map tu untuk monitor kita lah. Bukan untuk tuan-tuan. Ingat untuk kita ke? Kita je tak malu guna. Google Map tu lah. Tak tahu Masjid Taqwa. Saya pun hantar. Dia tak hantar location. Noah pun hantar link dia. Okey. Ustaz Google lah. Saya pun Google. Berapa minit daripada rumah saya? 1 jam kalau naik motor.
Naik kereta 2 jam setengah. Masuk jam. Semua dia bagi tahu tau. Lepas tu view masjid. Bumbung kuning, kapet hijau, telefon. Wah, masjid yang bumbung kuning ni. Yang kapet hijau tu. Yang ada pokok bunga. Ustaz dah sampai ke? Belum. Habis Ustaz tahu? Yahudi Ustaz ni bagi tahu ni. Ni Ustaz Yahudi tolong bagi tahu. Tu. Tuan-tuan main-main Yahudi. Dia tak ada bangsa. Yahudi ni kecil dia ditinggal dulu 3-4 ekor je. Tapi ni cerdik, penakut nak mempeh Yahudi ni. Sebab dia tahu dia tak ramai. Orang Islam ramai, dia jeng-jeng kat orang Islam, mampus dia. Dia tahu. Jadi macam mana aku nak hapuskan kau orang? Pertama, aku jauhkan kau dari rumah Allah. 2, aku jauhkan kau daripada Quran. 3, aku jauhkan dia perasaan kasih sayang sesama Islam. Tuan-tuan berjaya tak dia buat ni? Berjaya, habis dah semua dia buat. Lepas itu tuan-tuan nak boykot. Macam mana nak boykot? Macam mana nak lawan? Kan? Tu cerita. Tu silingan, mukaddimah. Belum masuk tajuk ni. Tuan-tuan duk sibuk Palestin. Tapi semayang berjemaah tak nak. Macam mana? Semayang berjemaah tak nak. Berdoa tak nak. Palestin berimpun. Rokok tak boleh berhenti. Mana? Sembang Palestin boleh tahan sampai tumpah-tumpah air. Lepas tu? Kata tu Yahudi tu. Ni sikit. Tuan-tuan. Kan? Mesti tuan-tuan marah kat aku punya. Lantak bila nak marah pun. Tak apa suruh panggil aku. Baik. Baru masuk sini. Ni baru masuk tajuk. Tadi mukaddimahnya. Bila nak habisnya? Tak habis. Bila ngaji habis? Sampai tua, sampai meninggal tak habis. Jadi tuan-tuan, orang mengharapkan husnul khatimah. Macam mana nak dapat? Harap tak jadi. Mesti ada usaha. Kan? Doa dah. Kan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa dah, tapi ngangkat tangan pemalas. Nak tak nak doa nak minta mati baik pun tangan dah teribur. Ni minta apa? Doa betul dah. Imam dah baca doa betul dah kan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kan? Yang menadah, yang mengaminkan tu. Min juga. Amin tu pun tak ada. Tu pun tak ada. Min dia tinggal. Tuhan kata kau nak ke tak nak? Kan? Bukan tuan-tuan lah, bukan tuan-tuan. Tapi sama lah. Kita hari ni buat kerja kan. Doa dah. Tapi nak bagi tahulah tuan-tuan kan. Jadi macam mana nak dapat ni? Maka ulama bagi jalan. Ulama kata apa? Perkara yang boleh kita usahakanlah. Kita berusaha kan? Demi nak mencapai kematian yang baik ni. Kan? Apa usaha kita? Pertama kata ulama ialah sentiasa bertaqarrub kepada Allah. Apa dia taqarrub? Menghampirkan diri kepada Allah. Tapi nak tahulah macam mana kita nak hampirkan diri kita kepada Allah. Dengan kotor-kotor ni boleh ke hampirkan diri? Kan? Kita nak hampirkan diri, Allah Ta'ala bagi peluang kat kita. Kan? Bagi peluang kat kita lah. Bagi offer lah kat kita. Mari dekat dengan aku. Tapi dengan syarat, aku tak suka lah orang kotor-kotor ni. Kan? Wa yuhibbul mutatahhirin. Aku sangat kasih dan sayang, cinta kepada orang yang sentiasa suci, menyucikan diri dia. Kan? Allah Ta'ala nak boleh dekat dengan aku, tapi dengan syarat sucikan diri dulu. Muhammad tu pun nak dekat dengan aku pun aku suruh sucikan dia. Walaupun Muhammad itu maksum. Walaupun Muhammad itu kekasih aku. Aku nak bawa, nak undang dia datang jumpa aku dekat Muntaha sana tu. Kan?
kat sana tuan-tuan, nak panggil Muhammad, Jibril, tolong bawa Muhammad jumpa aku. Bawa ngadap aku. Tapi dengan syarat, Jibril, kau pergi ambil Muhammad dulu, kau bersihkan dia dulu. Tuhan bagi isyarat tau. Peristiwa Isra' wal Mi'raj, banyak isyarat yang Tuhan bagi. Tapi kita tak ambil kisah. Kita duk ambil kisah nak makannya. Nabi turun, Nabi naik, Nabi turun, Nabi naik 9 kali, lepas tu makan. Kira nak makan je. Menunya kambing. Bukan tuan-tuan lah. Ini secara umum lah. Lepas tu besok dah pening kepala, tak datang subuh. Penat ustaz cerita malam tadi, Nabi naik, Nabi turun, Nabi naik, Nabi turun, subuh tak datang. Sok jumpa dia, ustaz tak datang subuh tadi. Kepala pening semalam makan kambing banyak lah. Aduh, serabut lah kita ni. Kan? Tuan-tuan tengok. Sebelum jumpa Tuhan, mati ni pun sebelum nak bawa bertemu Allah, nak masuk ke kubur, simboliknya, mandikan dulu jenazah. Mandikan, pakai elok-elok, letaklah kapur barus lah, apalah, cendana lah, sebut cendana. Lepas tu kapankan dia dengan kain putih, siap habis semua, dah siap tutup semua, renjih pula minyak wangi, bagi wangi. Padahal nak masuk dalam tanah pun. Bungkus-bungkus letak dalam tanah tu, dah lah, nak jadi makan ulatnya. Tapi nak bagi tahu, nak serah balik semula dengan Allah. Secara simboliknya, sebelum bawa balik, kau bersih diri kau dulu. Padahal nak masuk dalam kubur ya, nak jadi makanan cacing, ulat cacingnya. Yang nak bersih bukan itu. Yang nak bersih yang satu lagi tu. Yang duduk dengan kita, yang dia panggil roh tu. Yang itu nak dipersoal jawab. Yang ini tuan-tuan makan cacing ulatnya. Bungkus-bungkus tanam sudah. Tapi tak. Syariat mengajarkan, elok-elok buatkan dia, muliakan dia, jasad dia ni. Mandi kapan siap-siap, letak serbuk cendana, letak kapas semua, lepas tu pakaikan minyak wangi. Nak balik, solatkan dia dulu. Pasal apa nak solatkan? Dia pernah mati. Kenapa kita pula nak solatkan dia? Lantak engkau lah. Tak. Nak bagi tahu, aku dah bersihkan dia, dah sucikan dia, dah kusolatkan dia. Ambil lah, ya Allah. Kita hidup ini, macam mana nak dekat diri dengan Tuhan? Kena bersihkan diri kita. Bagaimana nak bersihkan diri kita ini? Maka tidak lain dan tidak bukan antaranya, kata ulama, kenalah sentiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala kata, nabi ibadi anni, dia kata anal ghafurur rahim. Apa dia? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, kau katakan ke hamba-hambaku, aku ni maha pengampun lagi maha mengasihani. Untuk membersihkan diri kau sebelum jumpa aku, kau minta ampun kat aku. Aku bagi offer ni sekarang, kau bersihkan diri kau. Sebab itu dia suruh perbanyakkan beristighfar. Nabi pun beristighfar. Nabi tak ada dosa. Kenapa Nabi beristighfar sedangkan Nabi tak ada dosa? Sebab Nabi nak tunjuk pada umat dia. Bukan pasal Nabi berdosa minta ampun, tak ada. Sebab Nabi tu maksum, tak ada dosa. Tak perlu pun dia minta ampun. Tapi nak tunjuk kepada umat, kau minta ampun, macam ni caranya minta ampun pada Allah. Macam ni caranya kau bertaubat kepada Allah. Nabi tak ada dosa, kenapa dia minta ampun dan bertaubat? Kerana nak tunjuk kepada hamba-hamba ini, pada umat ini, bagaimana cara minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, antaranya kata ulama ialah dengan memperbanyakkan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Sebab kita ni banyak dosa. Siang, malam, pagi, petang, dosa saja tuan-tuan. Kadang kita tak sedar yang kita ni sombong, tapi hakikatnya kita sombong. Kita tak sedar yang kita ni riak, pada hakikatnya kita ni riak, tapi kita tak sedar tuan-tuan. Kita ingat kita okey je semua. Ini yang pertama kata ulama. Bertaqarrub, menghampirkan diri pada Allah dengan cara beristighfar. Yang kedua, kata ulama lagi, macam mana nak membersihkan diri ini untuk dapat hampirkan diri kepada Allah. Di mana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadisnya, inna hazihil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Iza asabahul ma
Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kasratu zikril maut wa tilawatil Quran. Bila mana Nabi SAW kata sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi ketika terkena air. Maka ditanya kepada Nabi SAW, apakah pembersihnya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kasratu zikril maut, perbanyaklah mengingati mati, wa tilawatil Quran, dan banyakkan baca Quran. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan lupakan mati. Teringat bila ada orang mati je, sekejap lepas tu lupa. Baca Quran tuan-tuan, tak dapat baca banyak, baca sikit. Kan? Oh, hari ni tak sempatlah pegang Quran, sibuk. Baca apa yang hafal. Hari ni baca Inna A'tayna je, itu yang hafal. Izaja je, itu yang hafal. Bacalah. Yang penting kita baca Quran. Lazimi setiap hari ni kita baca Quran walaupun tak pegang Quran. Jangan ingat, oh hari ni tak sempat pegang Quran, tak payahlah baca Quran. Tak, apa yang sempat kita baca. Kan? Tak perlu banyak-banyak pun tuan-tuan. Baca je yang pendek-pendek. Nah, baca je yang mudah-mudah. Kan? Baca je tuan-tuan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kata Nabi, bacalah apa yang mudah dari Quran, apa yang kita ingat. Hatta qul huwallahu ahad. Yang penting hari-hari kita sentiasa baca Quran. Dekatkan diri kita dengan Quran. Semayang kita baca Quran. Kan? Kadang-kadang lah, tak payah panjang-panjang lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fiqh, kenapa Nabi bengkak-bengkak kaki? Kerana Nabi semayang lama, itu seorang-seorang tuan-tuan. Baca panjang-panjang kalau seorang-seorang. Kalau berjemaah, Nabi baca yang pendek-pendek je. Sebab itulah sahabat tak ada yang bengkak kaki pun. Kalaulah Nabi baca sembahyang berjemaah panjang-panjang, ramai sahabat-sahabat bengkak kaki. 1 rakaat, 2 juz, 1 rakaat, 3 juz. Ramai sahabat bengkak kaki. Tapi Nabi je yang bengkak kaki. Pasal Nabi sembahyang malam seorang-seorang baca panjang-panjang. Kita kadang-kadang terbalik. Seorang-seorang baca pendek, ramai-ramai baca panjang. Balik baca kan. Nabi kata seorang-seorang baca panjang, ramai-ramai baca pendek. Kita pula pi ubah seorang-seorang baca pendek. Seorang-seorang Inna A'tayna tak bi. Ramai-ramai menjelo baca. Makin ramai makin panjang baca. Hebat imam ni Syekh. Ni bukan hebat, ni tak faham. Kan? Sebab itu saya kat masjid-masjid saya tegur imam yang baca panjang-panjang. Jangan panjang-panjang imam. Tengok makmum pun tahu lutut nak tanggal, buku lali nak tercabut. Kok imam baca panjang-panjang, kesian dia orang ni, tergigil-gigil. Yang duduk sedap lah kan. Yang duduk atas kursi, Allahu Akbar. Bacalah mam, panjang pelantak kau lah. Kata dia, aku peduli apa? Tak kau lah, kata dia. Yang lengoh kau kan aku. Dia duduk kan hantarlah kau mam jelo bila. Tak payah. Berjemaah ramai-ramai ini baca yang lazim sudah. Yang senang diikut, yang senang faham. Kita ni kalau ayat lazim tu boleh gagah lagi lah. Tapi kalau juzuk yang dibacanya, saya bukan tuduh lah kan. Makna memang tak tahu lah kan. Satu kan. Ada lah yang kita faham sikit-sikit lah. Satu. Yang keduanya, nak ngapal, awak tak hafal. Apa nak ikut kan? Kok imam sangkut, memang tak sambung lah tu. Walam nak nunggu jemaah sambung. Memang malam lah kau. Memang sampai malam lah kau nampak. Kan? Penyudahnya, Qul huwallahu ahad. Penyudahnya itu. Tak payah. Sembahyang berjemaah ni ayat lazim. Wadduha bawa ke bawah cukup lah. Paling tinggi pun sabihis. Wassama'i wattariq cukup lah. Tuan-tuan bukan larat berdiri pun. Lama sikit, kendur sebelah, tegang sebelah. Tukar pula dah. Tak agak habis ni, naik belah ni, turun lah ni. Bukan tuan-tuan lah, bukan tuan. Tapi memang ni lah benda yang terjadi.
Sekali turun meletup kaki, terap. Macam senapan patah aku dengar. Tak payah. Baca pendek-pendek, tenang baca. Baca ayat lazim aja. Kalau sangkut pun orang boleh sambung. Kadang sangkut pun orang tak boleh sambung tau. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Makmum di belakang kan. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Daripada wal asri tadi. Tapi makmum punya tak tahu kan. Habis sembahyang imam pun pusing belakang. Betul ke saya baca tadi tu? Betul lah mam. Betul Betul lah. Sebab dia pun tak ingat apa imam baca tadi tu. Itu ayat lazim. Kalau juzuk, tu yang saya kata sampai malam tu. Walam nak nunggu siapalah nak nyambung ni. Memang sampai ke malam lah kau tak bersambung. Bilal nak azan kau? Dah masuk waktu. Azan lu Bilal. Saya azan je saya berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey. Kita sambung sikit gitu eh, boleh eh? Sikit lagi. Apa ni habis ah? Pukul 9.30, pukul 10 insya-Allah. Baik. Jadi kemudian dia kata bertaqarrub kepada Allah. Kata Imam Ghazali dengan cara melakukan amal itu secara istiqamah. Sebab kita pun tak tahu kita mati ni bila. Macam mana keadaan dia. Saat kita bekerja ke, saat kita tengah duduk-duduk ke. Maka kata ulama, kenapa disuruh istiqamah? Berterusan buat amal itu. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah dalam kitab Sahih Ibn Katsir, ya? Sahih Ibn Katsir kalau kita tengok cetakan Darul Rajab daripada Mesir, dia kata apa? Annahu man asha alaihi mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Apa maksud dia? Annahu man asha ala syai'in, sesungguhnya barang siapa menyibukkan dirinya dengan sesuatu, mata alaihi, maka dia akan mati dalam melakukan hal tersebut. Contoh kita ni memang istiqamah baca Quran, pagi baca, bang duha baca, lepas main zuhur baca sikit, kadang lepas asar baca sikit, nak tidur baca kan. Hari-hari macam tu. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Ibn Katsir, dia kata apa? Annahu man asha ala syai'in mata alaihi. Dia akan mati berdasarkan apa yang dia selalu buat. Kan? Tapi kita ni siang malam duk ngira duit, pagi petang siang bangkit pagi duit, jari lagu tu bukan tasbih, duk ngira duit. Kan? Tidak mustahil matinya tu nanti mata alaihi macam mana dia hidup harian dia. Tak mustahil. Kita nak mati tempat yang baik, tapi selalu duduk tempat tak baik. Mana mungkin dapat mati tempat yang baik? Kita nak mati tempat-tempat yang baik, patutnya kita istiqamah pergi tempat tu. Hari-hari pergi masjid kan. Tidak mustahil kita ni mati kat masjid, mati balik daripada masjid, mati nak pergi masjid, mati tengah sembahyang dalam masjid. Ini kata ulama Syekh Mustafa Al-Adawi. Kan? Jangan heran tuan-tuan tak? Apalah amalan dia kan sampai dia boleh mati kat masjid. Tak, amalan dia, kita kata dia ni memang hari-hari pergi masjid lah. Belum masuk waktu lagi memang dia masjid dia ni. Tak mustahil dia akan mati dengan cara macam tu. Tapi nak mati kat masjid, tapi hari-hari pergi kelab malam. Hari-hari pergi dangdut, lepas tu nak mati kat masjid. Ini kebetulan lah kot. Hari-hari dia pergi dangdut, tapi mati kat masjid. Ni bau pelik kita rasa. Bukan dia selalu pergi dangdut ke? Dia selalu, tapi hari tu memang dia nak mati baik lah tau. Dia mati kat masjid, kat membar mati. Dekat tabung masjid. Kat tabung. Dia tengah ngumpil tabung. Jadi tuan-tuan, ini bukan saya sebut lah. Ini ulama sebut ni kan.
annahu man asha ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Siapa yang mati dalam keadaan macam tu, dia bangkit pun macam tu juga. Mati dalam keadaan berihram, dia bangkit pun dalam keadaan berihram. Ini kata ulama lah. Okey. Jadi nak taqarrub ni sama ada baca Quran, ingat mati, istiqamah dalam beramal, istighfar 4. Kemudian yang seterusnya, malam ni lambat habis ni tuan-tuan, lantak tuan-tuan lah. Bukan selalu dapat datang ni. Kan? Ini pun Nuar ni kadang-kadang dia rajin manggil lah kan. Dah bagi tarikh 29, minta 30. Ustaz jangan lupa 30. Aku kata mamai apa Nuar ni. Bagi tarikh 29, dah aku bagi 29, dia pergi tukar pula. Jangan lupa Ustaz 30. Tu saya kata Nuar, boleh lepas main duha ke apa? Boleh lepas baca doa duha panjang, kadang-kadang baca panjang sangat pun doa ni pun mamai ke kan. Kemudian yang kedua, nak mati husnul khatimah ni, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tuan-tuan, apa sebab kena buat baik pada orang tua ni? Sebab dalam satu riwayat, sebuah hadis Nabi SAW menceritakan seorang pemuda tidak dapat mengucap kalimah syahadah ketika dia nak mati. Diberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang budak ni, pemuda ini, dia tak dapat mengucap ya Rasulullah. Rasulullah datang jumpa budak tu, ziarah budak tu, mengucap. Dia kata, aku tak boleh mengucap. Pasal aku derhaka pada ibuku. Di mana ibumu? Dia bagi tu, ibu aku di sana. Sahabat pergi panggil ibunya, bawa datang ke sini. Ditanya kepada perempuan tu, apakah ini putramu? Ya. Apakah kamu mau meredai dan mengampunkan dia, memaafkan dia? Kalau tidak, aku bakar, kata Nabi. Kata ibu dia, aku ampunkan. Betul engkau ampunkan dia? Aku mengampunkan dan meredai anak aku ini. Lantas disuruh budak tu mengucap, lantas budak tu baru boleh mengucap. Ini tuan-tuan, mak bapak jangan main-main. Kadang-kadang rezeki tersekat pasal restu, redha mak bapak tak ada. Kita heran tengok, dia ni bekerja siang malam tapi tak cukup-cukup. Kau pergi balik jumpa mak engkau, kau pergi balik jumpa bapak engkau. Mungkin mak bapak engkau ada benda something tak kena dengan engkau, dia tak redha dengan engkau. Pergi jumpa, dia tersinggung engkau, pergi minta maaf. Bayangkan selalu cukup, tapi sekarang tak cukup. Lagi banyak dapat, lagi tak cukup. Pergi balik jumpa mak engkau. Kadang-kadang kita ada anak menantu, anak perempuan kita ngadung kita, saya tak tahulah mak laki sini, manjang tak cukup je. Cakap kat anak, kau suruh laki kau pergi balik jumpa mak dia, ayah dia. Pergi minta redha, minta restu daripada mak bapak dia. Mungkin mak bapak dia tersinggung pasal tak pernah jumpa dia, tak pernah balik. Buat baik ni bukan semesti nak jumpa tuan-tuan. Telefon pun tak apa dah. Tanya khabar. Mak apa khabar? Ayah apa khabar? Mak nak makan apa? Sekarang zaman canggih tuan-tuan. Duduk mana? Duduk kat JB. Kita duduk mana? Duduk Meru. Duduk Bukit Kapar. Mak nak makan apa mak? Mak teringin nak makan McD, tapi siapa nak beli? McD tak boleh lah mak, Yahudi. Yang lain mak, yang lain. Mak nak makan apa? Mak tak nak yang lain. Mak rasa macam nak makan McD sangat-sangat lah. Teringin betul mak nak makan Zinggo dia tu. Tapi mak tak tahu nak order pakai mesin. Tak apa mak, Yahudi pun Yahudi lah. Mak punya pasal saya orderkan. Mak tunggu je. Nak 10 Zinggo burger. Mak kata 1 cukup lah. Tak, mak bukan nak banyak sangat. Tak apa mak ambil. Lepas tu bagi jiran-jiran sebelah. Ni, sampaikan nak nelpon orang tua pun susah. Nak tanya khabar pun susah. Video call jauh sekali. Tapi yang saya heran, bila dah mati baru nak cium bapak dia. Aku marah betul lah. Saya ngurus jenazah tuan-tuan. Mandi ke jenazah kan. Kadang-kadang tengah kapan anak jumpa saya, Ustaz, jangan tutup muka dulu Pasal? Kami nak cium dulu. Tu yang saya tanya tu. Hidup pernah cium tak? Hidup tak pernah lah. Hidup tak pernah, dah mati baru nak cium. Apa yang dia rasa dah terbujur. Hidup tu kenapa tak nak cium? Anak laki-laki lah, anak perempuan selalu dia buat tau. Anak perempuan selalu dia peluk ayah dia, mak dia, dia peluk, dia cium kan. Walaupun dia dah kahwin, dia peluk ayah dia, mak dia cium. Ya ayah dia, mak dia peluk cium kan. Anak perempuan. Anak lelaki kan,
Saya rasa lah 99.9 payah. Tak tahu apa sebab. Tapi saya buat kajian lah. Saya ada kajian. Apa sebab anak tak cium bapak? Pasal bapak ni, ni. Aku tak masuk tau. Tuan-tuan. Tuan-tuan ni, anak masa umur setahun tuan-tuan cium. Betul? 2 tahun cium. 3 tahun cium. Masuk 13 tahun payah nak cium. 15 tahun dah tak cium dah dari anak dia. Nak peluk anak dia umur 15 tahun, payah. Nak cium anak dia umur 15 tahun, payah. Anak dia tu. Akhirnya, anak tu besar, dia pun tak cium kita. Tapi sekarang nak cium, pelik lah rasa kan. Peluk anak laki-laki umur dah 25. Kita cium, abahnya apa pun terbiat ke apa? Sebab kita tak buat. Anak tu tak buat lah. Kan? Betul? Itu kajian saya lah. Lepas tu dah mati baru nak cium. Tengah-tengah cium tu, aku ada depan tu kan? Dia cium. Lepas tu siap pesan pula tu. Air mata jaga. Nanti kena jenazah, pedih dia. Mana kau belajar? Pedih jenazah. Yang pedihnya pasal kau tak pernah cium dia, dah mati baru nak cium. Kan? Tuan-tuan ni, tuan-tuan. Ingatkan anak kita ni. Ingatkan anak cucu kita. Tapi cucu kita masih sayang lah, boleh cium lagi. Kan? Saya ingatlah tuan-tuan, anak kita laki-laki lah. Inilah, saya bukan tuduh lah. Kebanyakan dia tak pernah cium dahi tuan-tuan. Sebagai bapa. Anak kita umur 25, 21. Peluk kita, bah. Peluk kita, cium dahi kita. Pernah buat? Ada? Kan? Payah kan? Payah tuan-tuan. Kadang saya tengok benda tu. Kenapa kau tak peluk ayah kau? Peluk apa? Peluklah ayah kau. Ciumlah dia. Baru dia terasa nikmat kasih sayang anak pada bapa. Dia bukan nak duit kau pun. Dia nak kasih sayang daripada kau sebagai anak. Dia tak heran duit kau ada. Duit dia pun banyak. Kau pun nunggu dia mati nak ambil duit dia. Jadi hari pun dah 8.30 cukup lah tuan-tuan kan. Banyak lagi. Kita sambung lah. Nanti Nuah panggil lagi lah. Nuah panggil. Nuah kata malas aku panggil ustaz ni. Aku jadi balonnya. Malas aku panggil lah. Kau tak nak panggil Nuah tak apa. Banyak masjid lain nak panggil aku. Sekarang ni aku kena sombong. Kena sombong tuan kan. Kan Johor panggil. Semua panggil ni. Semua negeri panggil. Tapi saya masih dahulukan jugalah Bukit Kapar ni. Nuah punya pasal. Kau tak saya dah pergi Johor hari ni kan. Sekarang ni main Johor, main jauh-jauh tuan kan. Main jauh-jauh. Orang sini-sini tak nak panggil, aku pergi Johor, aku balon Johor, lepas Johor marah aku pergi Perak marah aku pergi Pahang. Habis semua negeri besok, habis baru aku tak ngajar dah. Habis semua marah. Jadi cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi. Masih banyak lagi tuan-tuan. Itu baru sebahagian, baru 2 tu. Ada lagi, banyak lagi dalam kitab ni. Jadi cukup takat tu. Dan sebelum akhir macam biasalah, saya ada bawa minyak wangi kasturi kijang. Siapa nak minyak wangi Raudah ada. Cuma malam ni saya ada bawa ubat mata. Tuan-tuan, hari ni punya masa lah tuan-tuan punya mata kan. Siang malam duk telefon, TV, laptop, komputer anak kita kan. Mata kita semua ada problem sekarang. Sebab itu tuan-tuan dulu orang tua-tua dulu mana ada benda dia. Sebab itu mata elok yang dulu. Makan tak ada masalah. Penglihatan TV pun tak ada. Dulu ada TV hitam putih ya. Yang TV aquarium tu kan. Yang boleh tutup kan. Zaman tu lah saya pun dapat tengok TV tu. Kan? Zaman tahun 70-an TV aquarium peti tu yang ada kaki tu. Kan? Lepas tu buka dia. Lepas tu channel main pusingnya. Satu dengan 2 je tau. Itu pun puas adjust antena atas tu. Kan? Dulu tak ada masalah mata. Hari ni anak kita main komputer, main telefon sampai sepet-sepet mata. Main rosak habis mata.
So itu saya jumpa doktor mata baru ni, tanya dia orang, saya nak tengok statistik budak-budak remaja hari ni, mata dia orang, student hari ni. Dah lah kau pakai laptop, student. Saya itu student pakai banyak, pakai ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan tahu apa benda ni? Ini penawar mata daripada air zam-zam, 100% ni. 100%. Cuci dengan air zam-zam yang telah diruqyahkan oleh ustaz ni, bukan saya punya. Ada satu ustaz dia buat. Tapi sangat baguslah benda ni. Amalkan tuan-tuan. Mata kita terlalu banyak sangat tengok benda-benda yang buat silau mata, yang buat rosak mata, sampai nak baca Quran pun tak dapat. Kan? Kadang-kadang tengok telefon macam ni. Kenapa tuan? Tak nampak lah Ustaz, silau Allah. Tapi alhamdulillah jemaah saya ramai pakai. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Ya? Ubat mata ni alhamdulillah. Tapi daripada zam-zam, tapi kena istiqamah amalkan. Subuh, malam nak tidur, selawat, titikkan. Malam, pagi bangkit, selawat, titikkan. Jangan mandi dulu, selawat, titikkan dulu. InsyaAllah, mata insyaAllah jadi elok. Saya alhamdulillah lah tuan-tuan, drive malam ke, silau ke apa semua, alhamdulillah. Dulu saya pakai gad lah mata. Saya hari-hari lah tuan-tuan, tengok laptop, tengok komputer, tengok telefon. And sebelum datang sini seminggu, tengok dulu laptop, tengok komputer, mana kitab nak ambil, mana kitab nak rujuk. Tuan-tuan, hari-hari. And tapi alhamdulillah, tak adalah mata problem. Hari tu jumpa doktor mata pun cek, alhamdulillah. Dia kata, Ustaz tak ada sakit apa? Tak ada. Cik manis, tak ada darah tinggi, tak ada. Semua tak ada, alhamdulillah. Tapi nak mati bukan kira itu. Kan? Orang tak ada kencing manis pun boleh mati. Orang tak ada darah tinggi pun boleh mati. Orang jantung sehat walafiat pun boleh mati. Bila sampai tempoh dia mati. Jadi usahalah siapa nak. Tapi harga dia mahal lah tuan-tuan ni. Ni apa? Dia datang daripada Saudi ni. Air zam-zam mana ada kat sini? Kat Saudi 8 rial je. Sampai sini RM180 5 liter. Masuk dalam botol ni jadi RM25. Siapa nak, ada dekat motor saya kat sini. Saya bawa motor hari ni, tak bawa kereta. Orang tanya kenapa tak bawa kereta Ustaz? Saya tak lalu nak ngadap jam. Hari-hari. Kadang nak marah duduk dalam kereta tu kan, manalah dia orang ni pergi ke petang-petang. Dia pun marah saya tu, manalah dia ni nak pergi. Jadi oleh kerana saya tak nak marah dia dan dia jangan marah saya, baik saya bawa motor. Saya bawa motor relax. Walaupun daripada Balakong, jauh tuan. Saya kira-kira tadi dekat 80 km. Dia berbalakong. Naik motor. Tapi tak apalah. Sebab dah biasa. Bukan sini. Taiping pun saya naik motor. Batu Pahat pun saya naik motor. Saya tak lalu nak naik kereta dah. Makin dah tua makin tak lalu bawa kereta. Malah nak ngadat jam. Kadang-kadang jalan jam mula nak mangin. Nak berangin gitu kan. Bodoh lah dia orang ni kan. Pergi mana tak tahu. Dia pun kata kita bodoh tu. Bodoh lah dia ni kan. Duduklah rumah. Aku pun nak balik kerja. Kita pun kata bodoh lah dia. Dia kata kita bodoh, kita kata dia bodoh. Lelas semua bodoh. Jadi sebelum kita dibodohkan, baik bawa motor. Bawa motor relax kan. Itu pun tadi alhamdulillah sampai naik motor. Jadi siapa nak ada dalam motor saya lah benda tu. Ubat mata ke, minyak wangi ke, semua dalam motor saya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akram bi taqaddam bil afiyah rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.